Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'adwan illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ditemukan kita sekali lagi pada minggu ini setelah kita berehat sekejap pada minggu lepas, dan kita masih lagi membicarakan tajuk ataupun bab akikah, ya, akikah. Dah habis bab korban, sambung akikah, dan kita baru je baca akikah ni lebih kurang 6 ke 7 baris, ya. Maknanya hari ini kita akan masuk bermula tu, bermula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, baris sebelah daripada atas, muka surat 82, bermula. Baik, jadi kita dah jelas dah tentang syarat-syarat akikah, lebih kurang korban juga, ya. Bermula segala hukumnya, mana hukum akikah, bermula segala hukumnya, hukum akikah seperti hukum adhiyah. Maknanya hukum tu sama macam hukum korban. Jadi sunat, muakkad, dan kalau nazar jadi wajib. Tu maksud dia kata sama hukum. Daripada jenisnya, tak kira lah, ya, sama ada kita bernazar atau bernazar. Kalau menazar tu wajib, maka akikah juga dikira sebagai wajib. Dan sejahteranya dari segala daripada segala aib. Aib ni maksudnya kecacatan pada binatang tadi, ya, untuk akikah. Dan umurnya sama, dia ikut kriteria yang telah ditetapkan dalam korban di sudut umur binatang. Jadi dia tak hurai dari sini, sebab dia dah cerita dah pada korban hari tu. Cuma dia sebut sama jenis, sama macam korban juga. Dan niatnya, dan makan, dan bersedekah, dan hadiah, dan qadar yang dimakannya, dan tertegah umpama jual. Dia agak beza. Yang korban dulu, kalau kita dengar, lihat orang pakai miskin dia ambil, dia boleh jual. Akikah tak boleh. Beza sikit situ, ya. Akikah tertegah daripada dijual. Sebab tu dia kena masak bagi, dia tak boleh bagi daging mentah. Korban kena bagi daging mentah. Tu beza dia. Jadi tertegah umpama jual, ya, maka tiada dijual sesuatu daripadanya hingga kulitnya. Ya, maknanya daging akikah tak boleh dijual walaupun kulit. Dia berbeza dengan korban hari tu. Korban tu kalau orang yang beli, yang ambil itu, dia nak jual pada orang ni, ikut suka dia, tak ada masalah. Akikah tak boleh, dia tak boleh. Baik, jika akikah yang sunat sekalipun, okey. Baik. Dan haram makan daripadanya jika nazar, sopa macam hukum korban. Jadi orang jarang bernazar akikah kecuali kalau dia nak anak sangat.
Kalau aku dapat cucu ni, contohlah kita ada menantu nikah tak beranak-beranak, tak beranak mengandung, tak beranak pada. Jadi kalau aku dapat cucu ni, aku nak akikah 4 ekor kambing contoh, walaupun cucu tak kemak pun kita tak tahu kan, sebab ni dia punya tok dia bernazar. Tok 4 tahun kahwin mengandung, maka tok yang menazar tadi kena buat, dan tok tu tak boleh makan daging nazar tadi, akikah tadi. Dia hukum sama macam korban. Saya baru ni ada main habak di Maha tu, saya bertugas tu 4 tahun, memang senyum tak pasal apa, budak ni senyum-senyum. Ustaz nak abang beritahu gembira dah mengandung 5 minggu. Saya kata baguslah, alhamdulillah. Ya, dah 4 tahun kahwin. Jadi banyak pasangan kita bantu untuk di sudut zuriat ni. Dia tak susah nak tuan-tuan. Dia kalau faham, bila saya lihat ayat yang bila mana Nabi Yaqub kan, Nabi Yaqub wa kana imraati akhir. Jadi bila kesabaran yang lama akhirnya mengandung juga, ya. Dia dilihat punca yang tak boleh mengandung ni, pertama biasa kita akan lihat hormon lah. Hormon ni senang je tuan-tuan, tengok di kuku menantu kita tu ada bulan sabit, memang hormon dia tak cantik. Di pangkal kuku tu nampak macam bulan sabit, yang putih di pangkal kuku tu kan, macam bulan, macam bentuk bulan sabit gitu. Tu maknanya hormon dia tak elok. Jadi perhatilah menantu kita tak mengandung lagi tu. Ada orang tengok Ustaz. Ada orang tengok. Tengok tak apa, ini ilmu ya. Ni kuku kita. Hak warna putih tu. Ni hak warna putih yang bentuk bulan sabit macam ni. Sama laki-laki, sama perempuan. Laki-laki dia ayak mani dia cair, dia tak boleh benihkan hasil. Ni maknanya perempuan pun serupa. Jadi bila ada tanda ni, maksudnya perempuan tadi ada masalah hormon. Gitu. Semua jari. Kalau ada semua jari lagi teruk. Okey. Kemudian dia lihat tiup di ovary tu yang macam nombor 8 tu kan. Tiup. Kemudian telur, antara punca yang tak boleh mengandung. Yang keempat, tulang belakang. Dan dalam saya duk pengalaman, duk tengok pasangan, 65% banyak, bukan sikit. 65% sebab tulang belakang. Bukan sebab telur, bukan sebab tiup, bukan sebab hormon, sebab tulang belakang. Sebab anak dara Allah ni mereka aktif sukan waktu sekolah. Bila aktif sukan, jatuh, terduduk, jatuh apa, jadi tulang belakang lari, bahagian rahim tu dia jadi sepit, kadang-kadang ke belakang, yang akhirnya tak boleh mengandung. So bila kita betulkan balik, boleh mudah je pun. Tu cerita dia. Jadi siapa yang rasa macam ada yang kahwin lama lambat dapat kan, dia banyak punca lah, ya. Banyak punca. Waalaikumsalam. Macam ustazah sekolah kita ni, ustazah Nawal tu 14 tahun baru dapat juga 14 tahun. Jadi maknanya kena sabar lah ya. Kita bantu sampai dia pregnant, insya-Allah. Baik. Tu kalau bernazar ya. Jadi yang kat dalam dewan ni, kalau ada yang nak menantu kita tak boleh anak, boleh jadi dengan cara bernazar tu Allah makbulkan, kita tak tahu. Sebab kita niat benda baik. Jadi tak ada masalah. Cuma biar ada saksi dia sebut tu supaya senang, takut kita terlupa. Tak dengar mengandung betul, kan. Tunggu lahir je mesti kena buat akikah. Kalau kita nazar 4 ekor lah, walaupun anak tu perempuan. Dia sebab lelaki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tapi kalau kita nazar 4 ekor, bolehlah 4 ekor. Okay? Gitu. Cuma masalah akikah ni, saya dihujani banyak soalan. Bolehkah dia kata, Ustaz, mereka nak jimat duit, mereka call catering ya, nak buat akikah 2 ekor kambing, tapi kambing yang freezer punya, frozen lah. Jawapannya tak boleh ya, walaupun kos murah. Sebabnya tidak berlaku penyembelihan kerana niat akikah. Lah ni ramai yang tak faham. Dia duk baca pasal murah tu lah. Catering pula pandai offer kan, 2 ekor kambing harga sekian. Ini murah, ni murah.
Jadi siapa yang buat catering tu tolong, kalau ada yang jemaah ataupun ahli qaryah minta, kalau akikah kena buat kambing fresh, kena berlaku penyembelihan dan niat akikah padanya baru betul. Tu kena ingat ya. Benda-benda gitu kena ambil tahulah ya, yang buat catering lah. Baik. Jika nazar seperti katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah daripada anakku. Kemudian maka ditakyinkan dia niatlah apa benda yang dia nak niat tu, dia nak buat akikah. Waalaikumsalam Allah. Ada kadang-kadang dia orang bernazar nak anak lelaki, sebab anak perempuan ramai sangat, dia nak anak lelaki kan, dia bernazar. Jadi tak salah tuan-tuan. Cuma kena tunaikan sebab bila niat tu dikira wajib ya, bila bernazar kira wajib, dan kita tak boleh makan daging tu. Atau bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini. Dia dah fokus kambing mana, dia pergi tengok kat ladang mana-mana, terlepas mulut cakap, ni nak buat akikah anak aku nantinya, dia sebut kambing tu, so kena pilih kambing tu lah. So jaga ya, daripada anakku. Atau pada hukum nazar seperti ku jadikan kambing ini akikah daripada anakku. Ataupun kita bernazar pada kambing tadi, kita niat, kita nampak kambing tu elok, kalau anak cucu aku lahir, perempuan ni ingat nak ambil kambing ni nak buat akikah, kita dah tunjuk kambing tu, maka kita kena beli kambing tadi dan buat akikah kalau kita dapat cucu ya, begitu. Baik. Maka tiada harus ia makan sesuatu daripada yang tersebut, dan dimakan daripada akikahnya yang sunat. Sunat boleh makan, yang nazar je tak boleh makan. Sunat yang sebelah biasa orang jemput akikah kan, yang tu boleh makan kecuali yang nazar. Dan keadaannya fakir dan miskin, yang diberikan dia itu muslimin. Jadi sekarang ni dia agak beza, macam korban pada orang bukan Islam pun tidak ada masalah kita boleh bagi hadiah, tetapi akikah tak boleh, hanya untuk orang Islam. Timbul juga isu yang diperdebatkan baru ni, isunya kalau jiran kita bukan Islam, kita buat nurul akikah, sedangkan tak boleh bagi kat dia. Jadi para ulama kita buat satu solusi, mudahnya kita beli daging lain, masak, jadi bila hidang tulis ni untuk bukan Islam ya. Jadi bolehlah, sebab nak raih jiran kita. Ni bagi jiran yang bukan Islam lah ya. Macam mana? Tak boleh. Dia tak boleh sebab bercampur. Dia kena ingat tuan-tuan kalau seelok mungkin dalam Islam syariat ini, elakkan kita satu sudut nak mudah kerja lah, kita campur daging kita beli dengan daging akikah tadi. Dan ada padanya ada orang Islam, orang bukan Islam, adakah boleh sudut tu? Dia halal kedua-duanya, cuma di sudut pelaksanaan syariah tadi tak apa nak cantik. Macam kita pakai cincin swasta lah, mak lelaki kan, mah capuk perak, mah ada sikit situ. Jadi saya pernah tanya Tok Pak Yajonet Tok Yajonet tu, dia kata analogi mudah gini, satu kawah daging lembu, kita masuk seketui daging babi, apa nak makan tak? Walaupun seketui, dia punya analogi tu mudah. Tok Guru jawab ni, dia jangan bagi hukum tau, dia bagi analogi. Jenis Tok Guru dia gitu. Jadi murid ni fikir dia tak keluarkan hukum, dia bagi analogi. Maknanya yang mah tadi haram bagi lelaki, perak boleh pakai, tapi mah tu masuk dalam perak sikit lalu kita pakai. Jadi hukum ni dia memanglah banyak khilaf, banyak apa ni pandangan, tapi tu yang Tok Guru jawab. Nampak tak? Tu yang kata makruh, yang kata haram tu. Dia dua keadaan yang berbeza dari sudut hukum. Sopo yang ni juga tadi, cuma daging dua-dua tu daging halal, cuma di sudut pemakannya itu. Jadi seeloknya saya rasa tak ada masalah. Yang problem daging kambing tu je, ikan tak ada masalah. Yang kita buat akikah daging kambing, tapi jarang orang buat kambing saja, ada orang beli ikan, ada orang buat telur kan, ada orang beli ayam juga kali. Jadi
kita hidang dekat dia tu, kita hidang dekat dia tu, hidang daging yang bukan kambing, senang, ayam apa semua makan lah. Tekan jiran kita Cina 30 orang, mungkin seorang dua orang je kot sebelah rumah, ni sebelah rumah je pun tak jemput nanti jiran kan, gitu. Di sudut tu ya. Jadi elok kita buat bagi sempurna betul-betul. Baik. Dan lainnya daripada segala hukum adhiyah. Tetapi di sini, okey, tiada wajib bersedekah dengan daging yang mentahnya. Akikah tak boleh bagi daging mentah. Korban kena bagi daging mentah. Dua berbeza nah. Yang lain binatang semua sama. Akikah tak boleh bagi daging mentah. Dia kena masak. Okey, tengok kitab ajak kita lagi ni. Sunat. Ni yang catering kena tahu ni ya. Sunat dimasakkan dia dengan manis. Beza kita masak daging korban dengan akikah. Ni tak tukang masak, tolong ambil tahu, kena mengaji kitab hari ni ya. Saya duk nampak mana-mana pun orang pakai tibai sama jenis ya. Dia nak buat masak kari, dia buat. Dia nak buat masak kicap, dia buat. Dia masak ikut suka dia. Jadi kita bila daging akikah kambing elok dimasak manis. Jadi manis itu maksudnya bukanlah manis bubuh gula 4 kilo. Tu jahanam badan. Maksudnya kalau gulai biasa tu masin tu lebih daripada manis, maka gulai ini manislah sikit. Orang Kelantan dia famous babak ni sebab gulai dia manis. Macam tu nah. Dan saya syorkan manis tadi tuan-tuan letak stevia, jangan letak gula. Lah kecil manis teruk. Tu hak baru ni saya rawat tuan-tuan. Darjah 5 budak perempuan, 22 bacaan, 4 kali insulin. Darjah 5 budak perempuan, 4 kali insulin, 22 baca gula. Tu lah 20 nak pergi rendah dia punya kadar insulin tu. Kesian. Baru darjah 5, tuan-tuan bayangkan kalau dia darjah menengah itu. Ya? Jenis satu lah. Tapi kita kena, saya bukan sentuh jenis satu hal, tapi saya kesian bahan insulin tu. Saya nampak situ, saya cukup rasa kalau boleh elak kita elak. Memang Taiwan banyak dia budak-budak dia banyak tinggi lah, makan buah pun akan naik cepat Taiwan ni. Dia gitu. Jadi untuk baiknya macam semalam saya pergi kenduri sunat, ada anak buah, dia buat makanan minuman semua kurang gula, so rasa manis-manis gitu je. Dan dia beritahu orang ramai kan, memang tak manis sebab nak kurangkan gula. Tak apa, kita terima kan. Tapi kalau orang makan manis, tension lah dia. Allah tawanya kan, gitu. Jadi sunat tuan-tuan dimasak manis. Jikalau akikah yang nyazarkan dia sekalipun, tuan-tuan ya, ingat ya, masak manis nah, letak stevia, kurangkan gula ya. Rasa manis, okey. Jadi sini dia tidak sebut jenis apa ya, hanya manis. Kalau kari mungkin kari yang agak manis, kalau masak kicap biasanya manis lah ya. Kalau masak kurma pun ada manisnya, itu yang dia naknya tu. Jadi bila kita mendalami kitab fiqh babak ni, kalau mengaji dengan pondok-pondok, Tok Guru selalu pesan supaya manis akhlak budak tadi. Itu hikmah dia tu. Yang suruh manis itu supaya akhlak budak tadi nampak manis. Kemudian harilah, dia waktu kecil memang manis pun. Waktu besar besok, kalau menengah, kalau rendah, kalau menengah kan, seronok tengok, sejuk mata mandang. Sebab sekarang kita tidak nampak budaya tunduk depan orang tua, tak banyak dah sekarang anak-anak kita. Betul kan? Hak salam dua tangan payah jumpa, main second hand lah ni perempuan-perempuan pun. Betul. Tambah hak berdiri tunduk tu payah jumpa dah. Entah pasal kan depa duduk salam kan, perempuan. Nah, nampak begitu lembut budaya ketimuran. Allah mana ada. Ni benda tu makin pudar dalam masyarakat kita. Sedangkan agama ajar di sudut akhlak tu, manisnya di situ. Akhlak tadi, manisnya pada kita nampak zahiriah itu. Tunduk jalan kan, bongkok, itu satu benda yang tak ada di tempat lain. Arab memang tak ada lah Arab. Melayu je. Rumpun Melayu je ada benda ni
Sebab tu Melayu ni dia lain, dia punya watak rakyat ataupun manusia je. Baik. Kemudian dihantarkan kepada fakir miskin ke rumah mereka. Tuan-tuan, ni sunat ni. Lah orang tak buat dah lah. Kita masak gulai, kemudian kalau rumah kita atau kampung kita ada fakir miskin, kita sunat pergi hantar rumah dia. Tak payah jemput dia main makan, kita pergi hantar. Assalamualaikum, ni daging akikah, makan gitu. Ni hukum yang orang tak tahu banyak. Sebab orang nak mudah panggil, nak main-main, tak main sudah. Kadang-kadang orang miskin dia mungkin nak datang rumah. Saya buat contoh macam ni ya. Bukan kita nak ni ya. Katalah di Rovina, Melista. Okey. 7 buat. Yang biasa kenal dia main lah. Yang tak kenal dia takut nak main. Oh, rumah ni rumah orang elit-elit belakang ni. Tanggapan dia, kita tak ada benda pun. Nampak tak? Maka kerana itulah syarat dia nampak benda tu mungkin akan wujud dalam jiwa orang miskin tadi nak hadir ke rumah orang yang agak kita kata berada, maka kita kena pergi hantar rumah dia, itu lebih baik. Itu. Jadi syarat dia nampak dah benda-benda yang akan timbul dalam masyarakat. Nampak tak? Jadi dia dah buat solusi penyelesaian. Hanya kita kadang-kadang kita lepas pandang benda ni sebab nak mudah kerja kan, jemput datang semualah senang. Gitu. Okey. Jadi kita dah mengaji ni, kalau boleh buat kita buatlah ya. Dan jangan dipatahkan tulangnya. Catering jangan dipatahkan tulang. Patah sini yang tidak yang bukan sendi Kalau sendi tak apa, dia tak bagi kita takik. Patah. Itu yang timbul tidak saya tahu. Sebab itulah dalam konteks ni memang nampak payah kan. Tulang tulang rangka tu kan, tulang rangka. Jadi nak buat macam mana? Dalam bentuk kambing bakar. Kan? Daging sajalah. Tulang. Lepas dimasak, patah tak apa. Sebelum kambing bakar lah contoh. Kan kambing bakar kan kita dah ambil tulang semua, kita kan berpotong lepas kan. Dah lah, bukan saya nak cadangkan semua kira buat kambing bakar, memang sedap lah, orang suka lah, penuh memang. Tapi ini sunat je. Kalau dah gamak payah nak buat belanga, potong je lah. Tapi hikmahnya supaya kuat sendi budak-budak tadi tu tak boleh patah. Dalam badan kita ada 360 sendi. Ni sendi-sendi ni kan, yang kita duduk ni, setiap kali saktah-saktah ni dia ada sendi ni, sendi. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau perasan kan di agak era moden ni kan, kita tak umur dah tak sampai 30-an mula sakit kaki, sakit tumit, sakit bahu, macam-macam. Mungkin sebab ini juga. Kekah pam. Tu bukan potong, bukan peduli. Dia dah biasa potong, korban pun dia buat, kekah pun dia ambil tender tu je, dia potong. Dia tak peduli kau kekah ke apa, aku janji clear. Janji tulang clear. Jadi hikmahnya kita lama sebut, dia tak bagi patah supaya kuat sendi budak-budak tadi. Tak ada lembek malai, malau sebagainya tu. Kan tengok budak-budak sekarang kan, kadang-kadang gemuk, macam-macam lah. Tu tak termasuk yang suka makan fast food lagi tu, KFC, McDonald. Memang nampak gemuk, lemak dia Allah. Gitu ya. Jadi semua ada hikmah kenapa syarak sunatkan supaya tidak dipatahkan tulang, begitu ya. Baik. Dan sunat dibangkan pada telinga yang kanannya dan diqamah pada telinga yang kirinya, kemudian daripada dipaknakan. Lepas beranak tu, ayah ni tuan-tuan, pesan kat anak menantu kita nah, belajarlah ya, jangan panggil tu imam surau guna mikrofon pula. Ni pakai mikrofon, kena buat apa nak azan kat telinga menantu aku ataupun cucu aku.
ayah ni mainkan biasa kalau hospital Islam, pusat rawatan Islam, Pusrawi ya biasanya, doktor akan bagi tahu, encik anak encik dah lahir, encik sila azankan. Jadi azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, sunat. Cuma azan di sini dia tak suruh mekik macam Pak Bilal azan pakai mikrofon tu. Dengar satu hospital, sekadar dalam bilik bedah je lah, bilik salin tu, sekadar dengar je, supaya kalimah yang pertama didengar oleh bayi tadi, kalimah Allah tu. Nampak tak Islam? Dia jaga-jaga tu dah dengar kalimah Allah tu yang sunat. Ramai orang tak buat ni tuan-tuan di hospital. Saya duk tengok, kita lah bini anak 6 budak-budak kita duk pergi tengok kan. Sebab kejahilan. Satu kejahilan, kedua dia tahu tapi takut nak pegang anak. Dia tak punya bapak tu pegang, suruh nurse pegang pun tak apa. Hang qomat ke azan di telinga kanan budak tu, sudahlah kok nak pegang tak berani. Memanglah mungkin pasangan baru nak pegang anak, takut gayat dan sebagainya kan. Suruh nurse ke, kan banyak kan adik-adik perempuan kita pun ada pegang saat. Jadi kita azan je lah, tak sebenarnya kita pegang. Jadi pelaksanaan tadi berlaku tak berlaku, ya, tak ada masalah. Jadi benda ni dah ramai tak buat. Jadi bila dia beranak-beranak, laungan azan tak dengar, laungan iqamat tak dengar, lah bibi duk endoi lagu Indonesia, dudak awak tu. Kalau dulu, zaman dulu lagu rock tu isuwe gitu. Zaman dulu lah. Noise spring tu kan, noise spring tu, dia buat lagu tu. Habis ya, lah ni tuan-tuan kita tukar, la ilallah kana syi'a semua. Dia banyak benda. Ni cerita bila budak-budak telinga depa ni dia mudah terangsang. Dia terangsang dengan kita punya ni mulut, percakapan. Jadi Abdul Zikir tu semua bagus ya. Baik. Dan dibacakan inna anzalna. Ya. Dibacakan inna anzalna. Telinga yang kanannya, jika diperbuat yang demikian itu, tiada ditakdir oleh Allah dengan zina selama-lama umurnya. Tuan-tuan, hikmah kenapa kita baca surah inna anzalna lepas kita qomat dan azan tadi. Jadi dalam kitab ni tulis dapat elak daripada anak tadi terlibat dengan zina selama-lama umurnya. Lah kan banyak zina kan, mungkin mak bapak tak baca kot, wallahualam. Ni ilmu baru tuan-tuan, sebab kita mengaji kitab kan. Jadi masalah kadang-kadang mungkin si bapak tadi bila inna zana tak ingat surah jam. Kalau Allah kuliah dia ingat, inna zana tak ingat jam. Jadi kena hafal. Dan saya syurkan siapa-siapa terlibat kursus perkahwinan, benda macam ni dia tak serangkan sangat tau. Ya, inna anzalna Al-Qadar, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, inna anzalna. Jadi surah ni selalu kita baca bulan puasa, pasal nak dapat malam Qadar. Kita lupa waktu baby baru dilahirkan, kita kena baca lepas azan dan iqamah. Sebab banyak kitab tulis hanya azan dan iqamah asas, tapi tak banyak kitab yang suruh baca surah ni. Sunat je pun, tapi ada hikmah. Dalam kitab tulis, mudah-mudahan anak tadi tidak terlibat dengan lina ya. Baik. Jelas ya, insya-Allah. Dan ditahnik akan dia. Tahnik ya, belah mulut. Orang kampung kata belah mulut. Baik. Iaitu digosokkan tamar bagi sesuatu yang manis pada langit-langit. Inilah langit mulut ya. Baik. Langit-langit kanak-kanak, kemudian daripada
dimamah akan dia. Maknanya kita dia ada tamak, ada rotak ya. Jadi tamak ni kering yang lembut tu lah. Sebab tu elok kita celup dengan Zam-Zam. Jadi hak tukang tahnik tu elok dia letak di langit budak tadi. Cuma kadang-kadang isunya bila kita buat tahnik tu budak tu lena, payah Jadi bila lena memadai kita letak di bibir, kemudian ambil air Zam-Zam tu kita suap. Cuma ada beberapa adat-adat dalam budaya Melayu kita macam di Kelantan, saya pernah duk buat ni, dia letak dengan cincin, dengan garam apa semua. Pening kita pun. Hak sunnah hak ni je. Jadi tenyeh semua. Boboh tak tahu hikmah apa benda. Takat ni yang saya duk mengaji lah, bila kita letak tamar manis ni supaya manis percakapan budak tadi, dia tak sebut benda mengarut. Tu hikmah dia. Jadi tuan-tuan tak boleh duk pening kepala, sediakan bahan banyak. Buat alat yang cukup simple, iaitu ada tamar, ada Zam-Zam, cukup. Ya. Saya pernah kali tuan-tuan tahnik di Subang kot, kita buat majlis madu budak-budak bawah 6 bulan tak boleh, tak elok untuk kesihatan. Sudut kesihatan. Bayi tuan-tuan kena bagi madu kat budak-budak, dia kena atas 6 bulan ya. Sebab ususnya tak boleh terima, dia terlalu panas. Satu majlis hakikah di Subang saya hadiri. Ni bila sampai semua last turn ayah dia. Dia ambil garam jobek tu, garam. Mudia. Rayak budak tu. Ada garam, ada tamat tu semua, dia buh garam dulu. Nangis budak tadi. Ni anak pertama. Maknanya dia tak tahu. Sedangkan kita duk pusing tu kan, kami duk buat semua. Jadi takkan dia nak tengok kan, dia duk ni, lalah dia buat sendiri. Tayak budak tu buh garam. Jadi garam asin. Tak pasal-pasal, kecil-kecil kena darah tinggi dah. Yalah benda masin kan. Begitu ya. Jadi buat asas. Dan biasanya tuan-tuan bila kita letak tamar, kita usap kepala, kadang-kadang dalam budaya kita gunting dia punya rambut sikit kan, kita buruh cawan. Lepas tu kita pegang kepala, kita baca doa ya. Doa dia Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil lah. Doa cerdik. Faqih ni alim, mahir bab agama. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah budak ini, kalau laki-laki faqihu, kalau perempuan faqihha. Tengoklah bayi tadi laki perempuan ya. Allah faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Kalau bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki kita baca Allah mafaqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Okey. Jadi alim ni maksudnya pengetahuan, bagi ilmu padanya tentang tafsiran ayat Quran. Ta'wil ni satu knowledge lah, ilmu kemahiran ya, tambah agama, pencerahan. Ini doa yang kita boleh baca. Kemudian ada doa-doa tambahan dalam kitab-kitab lama banyak ada yang panjang, ada yang pendek. Biasa kalau untuk pondok dia baca lagi panjang. Yang ni yang asas. Okey, yang asas. Kan sunat kita baca kat kepala budak tadi kan. Pegang kita baca, dan paling bagus kita tiup kat ubun-ubun budak tadi. Allah mafaqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bacaan dia. Kalau perempuan Allah faqihha ya. Fiddin wa 'allimha ta'wil. Ha tu kembali kepada muannas. Bahasa Arab hu ha. Okey, gitu. Jangan gunting saja, urut saja tak baca. Dia doa tu bagus kita baca di kepala. Nak baca Melayu pun baca, tak ada masalah. Tuhan dengar belaka.
Berikanlah kecerdikan kepada anak ini dalam beragama. Okay. Wa'allimhu, kalau perempuan wa'allimha. Baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa yang pergi motivasi talk kan kita baca kat kepala anak kita malam-malam kan, selalu disuruh oleh orang-orang motivasi atau para ustaz kan, tengok anak kita degil sangat kan, kita baca waktu dia tidur kan, pegang kepala kita baca. Perasan tak? Asalnya sinilah, asasnya di sini pegang bubung kepala kita baca doa, itu asasnya di situ. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat waktu dia besar pun boleh, dengan syarat dia tidur dulu. Tengok nakal sangat, suami pun nakal sangat, baca. Kan jaga dia, apa tiup-tiup aku ni. Boleh tak ada masalah. Doa yang baik, doa yang baik yang memang Nabi sebut, Nabi amalkan. Baik. Dan dicukur kepalanya sama ada laki-laki atau perempuan pada hari yang ke-7 kemudian daripada sembelih akikahnya. Sunat ni cukur kepala hari ke-7 lepas sembelih lah, lepas akikah. Tapi ramai orang tak buat sebab waktu tu proses nak dasar anak lah, kadang-kadang baby kena kuning duduk dibuat lah. Jadi buatlah bila pun cuma afdalnya kami di pondok dulu kan, ustaz-ustaz kami semua memang ambil hari 7 semua. 7 memang sembelih kambing buat kenduri. Dia pun ikut betul syariat. Kita sebab tu di pondok terapan agama tu memang diimplement betul-betul. Kita sini kan susahlah ya. Tak apa, janji kita buat, janji buat. Baik. Ditimbangkan rambutnya dengan emas atau perak, kemudian maka bersedekahlah dengan dia. Rambut hak cukur tadi tuan-tuan, timbang di tempat alat timbangan emas berapa gram, lalu kita ambil emas sedekah dengan nilai timbangan rambut bayi tadi. Tapi saya ingat tak sampai 1 gram kot, umur budak kan. Jadi jarang orang buat lah, sebab benda tu macam susah kita nak ni kan. Cuma tuan-tuan, kalau dah tak boleh buat benda tu, tang bersedekah tu buat juga, tapi guna benda lain lah. Lah ni orang dah bagi bunga telur, tuan-tuan tukar lah sikit, duk bunga telur, bunga lain pun tak apa, bunga ros ke bunga apa ke bagi ya. Tak, sebenarnya telur benda apa lah, tapi benda yang kita katakan berkhasiat lah kalau dapat ya. Jangan bagi kek apa semua, itu benda tak berkhasiat. Gitu, nak bagi emas tak mampu, benda lain lah sedekah. Saya cadangkan tuan-tuan, kismis boleh, tamar boleh, packing kecil-kecil itu kan, kita packing dalam 5 biji ke, ikat dengan bunga telur tu bagi lah. Jadi tempat telur tu ganti kan kurma. Bagi benda yang macam tu. Ni bagi kek, kalau lagi teruk bagi coklat. Dia bungkus macam telur tapi coklat, 5-6 biji coklat, dah penyakit kecil manis semua, gula banyak. Jadi sedekah tu biar benda yang ada pahalanya orang makan, yang Nabi suka, bagi je. Lah mereka buat madu hak botol kecil tu. Lah ni saya dah jumpa ada. Cuma madu tu saya tak tahu asli tak asli. Pasal buka sat semut dia hurung penuh. Takut madu tak puas asli. Baik. Dan sunat dinamakan dia pada hari yang ke-7-nya. Bagi nama tu sunat hari ke-7, tapi lah kita bagi nama terus sebab pendaftaran ya, melibatkan pendaftaran. Dan jikalau mati ia dahulu daripadanya sekalipun, bahkan sunat dinamakan anak yang guguran ya, yang sudah ditiupkan roh padanya, itu semua sunat bagi nama awal ya. Maka jika tiada diketahui akan jantan dan betinanya, hendaklah dinamakan dia dengan yang patut bagi keduanya, seperti Talhah dan Hindun. Contoh kalau tak tahu jantan betina. Tapi lah ni kita tahu semua sebab scan dah tahu dah kan, perut minggu ke bulan ke 7, 8 tu rasa dah tahu dah.
lelaki atau perempuan. Jadi dah plan dah mak ayah ni buah nama macam-macam. Dan sunat dinamakan kanak-kanak dengan nama yang elok. Ni kitab sebut ya, namanya elok. Contoh seperti Abdullah ya, dan Abdul Rahman. Kemudian kita mula dengan Muhammad. Tak, Muhammad apa ya? Muhammad. Kemudian Ahmad. Okey. Dan tiada makruh dinamakan dengan segala nama malaikat. Tak apa, tak ada masalah ya. Nama malaikat boleh, nama anbiya. Contohnya Muhammad Israel. Nama malaikat. Contoh Muhammad ada, Israel pun ada. Orang pun fikir dua kali nak menyebut tu kan. Nama yang menggerungkan ya. Mak Jibril ramai. Saya jangan tak pernah dengar Muhammad Israel. Belum. Jibril saya pernah dengar ada. Muhammad Mikail ada. Israfil jangan dengar. Tapi Israel memang saya tak pernah dengar. Siapa nak buat rekod baru boleh lah. Dapat cucu baru kan, letak nama Muhammad Israel. Cucu baik. Kemudian Ahmad, dan tiada makruh dinamakan dengan segala nama malaikat dan anbiya. Dan makruh, ni makruh ya, dengan nama yang diambil sempena dengan dia, sempena sesuatu. Seperti Barakah. Kalau kita hari ni sempena sesuatu, contohnya kata bayi merdeka, lahir merdeka, kita pun letak Muhammad Merdeka, contoh ya. Maka ini katanya makruh kalau kita ambil nama sempena sesuatu. Gitu ya. Cuma contoh bahasa lama, nama Barakah, nama Ghanimah. Tu nama Ghanimah tu harta rampasan perang maknanya. Dan Nafi' dan Yasar. Yasir banyak, Yasar jangan jumpa. Yasir boleh, Yasar tu dia bukanlah dosa tuan-tuan ya, cuma makruh je. Atau nama yang keji, ni tak boleh ya. Seperti nama Muhammad Himar, Kaldai. Muhammad dah bagus dah, buah Kaldai kat belakang. Muhammad Himar Jahanam. Sian ya. Ada perempuan buah nama Nur Hasyafah, Cahaya Kemaluan. Yes, ada. Sebut sedap. Mana tak sedap? Cahaya lagi. Sebab orang lah tuan-tuan, dia kira sedap mulut lah. Sedap mulut, boleh cantum nama dia ada sikit, nama bini dia sikit, nama ayah dia sikit, nama tok dia sikit. Panjang tak apa. Nak sebut geliat lidah nak sebut. Maimun. Mana monyet pula? Kordon. Kalau Maimun daripada Yaminun. Yang mana? Maimunah. Kan ada ni. Aziz, mulia. Azizah. Lah tambah botah jadi perempuan. Dan bersangatan makruh dinamakan dengan Situn Nas dan Situn Arab. Situ ni maksud 6. Jadi Situn Nas tu 6 manusia. Maksudnya nama yang dia tak bagi buah nama yang ni lah. Nama yang ada unsur bilangan dan kata nama lain. Muhammad 7 likur. Tak boleh lah. Faham tak? Maksudnya ada angka, ada ni. Mungkin Muhammad 2 Syawal. Jadi tak boleh gitu. Bagi je kitab tulis makruh ya, sangat dibenci. Keji ya. Syawal saja tak apa, dia ada nombor 2 depan, nombor 3 depan. Orang Allah selalu lagu tu. Kan dia ambil sebenar sebab tu kan, dia letak angka depan. Yang tu tak boleh contoh dia bagi situ ni 6 ya. Dan Situl Arab dan Sayyidun Nas. Tak boleh Sayyidun Nas.
Dan Sayyidul Ulama pun tak boleh. Dan haram dinamakan dengan Abdul Kaabah. Hukumnya haram. Wallahu alam, Malaysia tak ada kot. Ya. Tak, di Malaysia tak ada kot nama Abdul Kaabah ni. Dan Abdul Hasan. Elok Hasan saja. Muhammad Hasan, macam bekas MB Selangor. MB Selangor boleh. Yelah, mungkin sebab tak mengaji, sedap makna je lah. Dan Abdu Ali, sebab Abdu sini hamba. Sedangkan kalau kita lihat, hamba ini untuk nama Allah boleh lah, ya, nama Allah. Abdul Ghani, Abdul Ghaffar, Abdul Wahhab, Abdul Jalil. Yang nama Allah letak Abdul, okey, bagus, hamba. Jadi kitab dia tak nak nama hamba kepada Hasan, nama kepada Ali, dia tak mau. Nampak tak? Nama yang hamba kepada melibatkan cucu Nabi tak boleh. Itu maksud sini, ya. Abdul Hasan, Abdul Ali. Ali tak apa, ya. Muhammad Ali pun tak apa. Dan seumpamanya, sebab Abdul ni hamba, maknanya dia hanya untuk nama Allah. Jadi hamba kepada Allah, Abdul Aziz, okey. Ya, nama Allah, tak ada masalah. Melainkan Abdul Nabi, hamba Nabi, itu pun makruh, ya. Boleh lah, tak ada masalah. Maka makruh juga atas kaul yang muktamad. Ini pandangan majoriti ulama. Dan haram pula dinamakan dengan Abdul Ati. Ati ni, kalau tak silap saya, Ata, memberi. Ati, orang yang memberi. Sebab nama Allah tak ada nama Al-Ati, tak ada. Okey, jadi tak bagi letak. Sebab nak letak Abdul, kena nama Allah di selepas tu. Macam Abdul Mu'ti tak apa. Mu'ti tak apa. Ati dia tak bagi. Dan Abdul Al, saya tak tahu Al ni, Abdul Al. Dan Aqdal Qadati, ini nama Arab belaka, ya. Wa milkul imlaki, dan milkul muluki, dan hakimul hukami. Banyak benar ni, ha. Dan Rafiqullah, tak boleh, ya. Muhammad Rafiq saja tak apa. Rafiqullah ni kita kata kawan Allah, tak boleh lah. Kita siapa? Rafiq saja, main letak Muhammad Rafiq. Dan Jarullah, jiran Allah pun tak boleh, ya. Maka wajib diubahkan nama yang haram. Demikian lagi haram digelarkan dengan Abil Qasim, sebab gelaran ni untuk Nabi, ya. Dan tertentulah haram itu dengan orang yang menghantarkan dia dahulunya, seperti barang yang tersebut di dalam Tuhfah, kitab, nama kitab Tuhfah. Ada satu kitab yang cerita bab-bab macam ni lah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam konteks nama ni sekarang banyak buku-buku dikeluarkan. Cuma ada buku-buku yang ditulis oleh para Yahudi, yang orang beli, dia tengok sedap, makna pun dia ubah. Rupanya makna tak sedap langsung. Bahkan makna yang lebih kepada sumpahan. Banyak, ya. Sebab itulah ambil nama yang biasa-biasa, sudahlah, senang. Anak buah saya Salim Boni, Muhammad Yusuf, selesai. Tak gaduh. Zaman dulu lagi senang, kan? Kek War, Kek Ambang. Zaman dulu Cempaka, kan senang, selesai masalah. Makna apa ni? Makna bunga. Rose pun bunga, ya, gitu. Ni yang duk cantum, tengok nama mak Mazna, bapak Daud, cantum Mazda. Bapak Yahya, mak Mahni, cantum Yamaha. Ini nak cantum nama tu payah juga. Nama kereta habis lekat. Sebab gini, tuan-tuan, sepanjang-panjang nama tuan-tuan letak pada nama anak, dipanggil orang nama yang pendek je. Betul tak? Orang tak panggil nama penuh pun. Sedangkan doa itu pada nama yang penuh itu. Disebut orang, panggilan itu adalah doa. Jadi
orang akan sebut penuh ni. Kalau kita letak nama Muhammad Misbahuddin, sedap ya, cahaya lampu agama, orang panggil Din je. Jadi bila panggil Din saja, makna tak ada. Jadi doa tu tak sampai kepada pemilik nama tadi. Seruan itu, panggilan itu adalah doa. Sebab itu nama tu orang sebut penuh. Syahidan, orang sebut syahidan, jarang orang sebut dan, kecuali memang lah dan. Kalau yang biasa-biasa syahidan juga. Syahidan okey lah, nak sebut nama penuh. Kalau yang rapat sangat dan. Kalau glamour idan. Syahid jangan orang sebut, kecuali kalau letak nama Muhammad Syahid, orang akan sebut Syahid. Tu bagus. Jadi jangan kira sedap di mulut nah. Kita kira macam makan ni, jadi sedap mulut. Makna tak sedap tak apa. Tu tak mau gitu ya. Okey, sikit lagi. Wajib dikerakkan pusat kanak-kanak. Ya, kerakkan itu biasa doktor akan buat. Kemudian sedikit daripada diperanakkan dia lepas beranak tu. Dan wajib berkhatan pada laki-laki dan perempuan. Kemudian daripada balik. Dan berakal, tetapi sunat disegerakan dia pada hari yang ke-7. Maknanya sunat khatam tadi boleh buat lepas balik, cuma dia kata sunat kita buat selepas dilahirkan hari ke-7. Itu tak ada masalah ya. Maka dikerat pada laki-laki akan sekalian qalfahnya, iaitu qalfah ni bahasa ni bahasa Melayu kulub sama yang menutupi kepala tu, iaitu kulit yang menutupkan hasyafah. Itu yang saya kata tadi, nur hasyafah tu kemaluan dia, hingga terbuka sekaliannya. Adapun jika sudah terbuka hasyafahnya, gugurlah wajib khatam tadi. Maknanya dia banak-banak tu dah memang nampak sunat dah. Jadi tak payah hukum wajib tu digugur lah. Seperti dipanakkan dia sudah terkhatam. Dan dikerat pada perempuan akan suku daripada daging yang tertinggi di atas faraj, di atas tempat keluar kencing, dan sedikit akan keratnya afdal sekira-kira nama kerat jua. Jadi kerat potong sikit, seperti barang yang tersebut dalam Tuhfah pada akhir kitab As-Siyal. Wallahu a'lam. Jadi selesai bab akikah. Jadi saya harapkan tuan-tuan, kita dah mengaji bab ni, kalau adalah sebarang kekurangan kita yang lepas-lepas kan, harap dapat baiki pada yang akan datang. Kalau ada cucu yang akan datang kan, kita buat betul-betul ikut syariat, baru dapat pahala tu penuh. Kalau buat tak ikut, jadi dapat sikit je lah pahala ya. Terutama dalam konteks daging tadi ya. Kena nak fight ni sunat anak perempuan satu penyiksaan. Siapa kata? Dia orang kira sister sister Islam Dia yang di sistem Islam hujahnya tu biasa dah pokok ni memang gitu. Supaya tuan-tuan tahu tak, sebenarnya potong sikit itu untuk mengurangkan nafsu. Tak potong langsung memang nafsu kuat. Jadi nafsu kuat nanti bahaya pada banyak sudut lah. Syaitan cukup suka lah benda macam ni. Jadi syarak tu yang dia katakan tadi, asalkan nama kerat, tak kira banyak mana, sikit pun tak apa, sebab nak mengurangkan nafsu. Bila nafsu kuat, iman akan jatuh. Bila iman jatuh, habis lah. Jadi agama dia jaga benda macam tu. Pok-pok ni memang jenis payah nak cakap dengan pok-pok ni, dia memang gitu. Semua tak boleh je. Dia ambil contoh daripada negara Barat lah, betul lah. Afrika tu memang bisa lah. Sebab dia buat tadu ni, dia potong banyak sangat, tak boleh lah. Jadi sekadar je. Okey, tak apa, kita tangguh dulu perjumpaan kita pada pagi ini, insya-Allah ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini ada manfaatnya dari sudut pembelajaran kitab ataupun tajuk akikah. So kita dapat laksanakan nanti ya untuk cucu kita yang akan datang.
yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik itu datang pada kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.